Okay, sama balik kat MOI. Alright, waktu dekat MOI, dalam ni ada HR agak, tadi saya dah message, saya rasa dia dah masuk dalam ni. So waktu di MOI ni, perjalanan sangat jauh lah, sangat panjang. Banyak benda yang saya tempuhi, yang mematangkan juga dalam industri dan tempoh 3 tahun ni, actually dekat MOI tu. 2 tahun lebih sebenarnya, 2 tahun 5 bulan macam tu. So dalam tempoh tu saya banyak belajar actually, antara teori dan juga industri. So, nak kata berbeza, tidak. Benda yang sama, apa yang kita belajar, sama je sebenarnya yang kita gunakan kat sini. Tetapi, but then, macam mana kita nak implementkan benda tu. Itu je mungkin akan ada masalah sikit lah. Mungkin diorang faham teori tu buat macam mana, tapi tak semua yang boleh, buat benda tu. So, as a student, korang kena betul-betul faham the basic tu. Maksudnya, kena tahulah setiap benda macam OSI layer kan, ada 7 layer betul? So, korang kena tahu benda tu, setiap satu tu apa. Lepas tu TCP/IP punya protokol dan sebagainya, semua tu benda kena tahu. UDP, apa lagi yang akan kita jumpa, ACL, Access Control List, benda-benda tu semua ada dalam you punya configuration tu nanti bila you bekerja. So, macam mana you nak implement tu je mungkin, yang tu you perlu tahu dekat site. Nak kena tahu bila masa nak pakai benda tu, kan macam mana nak, orang kata, macam mana nak, linkkan benda tu dengan dengan current environment. So, itulah sedikit perlu knowledge dekat industri lah. Tetapi the basic thing kalau you tahu benda tu buat apa, tu pun dah sudah mencukupi lah. Yang penting you faham sangat-sangat benda tu. So dalam tempoh, bekerja sebagai seorang network engineer tu banyaklah, antaranya site yang pernah saya pergi, IPTA lah, of course IPTA satu Malaysia, actually MOI dah cover. Dari segi, projek, dari segi Wi-Fi dan juga dari segi, apa tu, data center dan juga, IoT lah, antara IoT equipment yang diorang cover juga antaranya, CCTV. So benda-benda ni you kena belajar lah. Benda you tak belajar kat universiti, benda tu macam CCTV kan, server saya tak pastilah sebab zaman saya dulu dalam belajar memang kita orang fully network. So but then konsepnya still sama. Maksudnya dari segi sudut teorinya mesti sama, cuma dia lain, equipment yang lain saja. Tapi basic tu you still kena ada lah, kena faham lah macam mana nak troubleshoot benda tu. So benda tu sangat penting. Dan dalam tempoh, sebagai seorang network engineer tu juga, antaranya yang kita adapt lah, antara yang saya pernah adapt, bekerja di luar waktu sampai tengah malam pun ada. Sebab yelah isu downtime dan sebagainya. Normal lah benda tu. So you kena kena get prepare gila-gila. Mentally dengan juga physically benda tu. Maksudnya dari segi you punya teori, dari segi you punya knowledge dan juga you punya, orang cakap, apa tu, dari segi you punya physically tu pun kena get ready. Maksudnya kalau mungkin lah ada certain orang dia macam, sharp pukul 6 dia dah tak nak kerja. So you kena get prepare kalau you kena bekerja sebab benda tu adalah tanggungjawab. Memang bagi ada satu orang macam, "Oh tak apalah, kan aku dibayar sampai pukul 6 macam tu je." But then sebab you're responsible, macam mana orang akan pandang you sebagai seorang yang bertanggungjawab ataupun tidak. Sebab tu tadi saya cakap, bila you bekerja, you kena ada attitude, you kena ada knowledge dan juga attitude. So benda ni sangat penting lah. Zaman belajar tu yang actually, akan train yourself untuk ada attitude dan juga ada knowledge tu. So kena sangat-sangat balance benda tu. Okay, dan ketika sebagai seorang network engineer tu juga, saya banyak belajar macam mana nak buat configuration yang tak belajar dekat zaman universiti, dekat bahagian core switch dan sebagainya. Server farm punya switch dengan senior, tanya dan sebagainya. Kan ada juga yang you kena expect yang you tak akan dapat tahu daripada senior. You kena cari benda tu sendiri, you kena buat benda tu sendiri, you kena buat mistake baru you belajar. Benda tu semua memang ada lah. So you kena get prepare benda tu. And dalam tempoh 6 bulan tu, alhamdulillah manager saya tu Encik Kamarul waktu tu, Encik Kamarul Fadli, dia nampak, waktu tu talent kot, mungkin dia nampak
bakat, dia nampak potensi dan ada satu time tu dia approach saya, dia cakap, dia nak naikkan saya sebagai project lead waktu tu. So saya macam, "Ish, project lead ni buat apa pula kan?" So dia cakap, "Okay, project ni macam project manager. Apa yang you akan buat adalah you akan dealkan dengan klien, you akan approach, customer, you akan approach klien apa semua, you kena advise them, and then, waktu tu juga dia cakap you kena also, pandai-pandailah you control engineer." You kena faham, bekerja sebagai seorang project manager ni bukan benda yang senang. Sebab you kena pandai manage you punya budak, you punya engineer, you punya team, you kena pandai lead, kena carry the team. Macam mana you nak make sure kan sesuatu project tu sukses. So at the same time you kena memenuhi kehendak customer, you kena memenuhi kehendak company. So you ni ibarat orang tengah lah, kambing hitam lah senang cakap. So sangat-sangat risk kerja dia sebab, it could be lead to the stress, but at the same time it is a enjoy. Bila you dapat siapkan satu project tu, you dapat hantar dia punya invoice, dia punya claim, you sangat rasa seronok. Sebab you rasa macam you dah belajarlah, macam you bebas, macam tu. So, waktu tu Cik Kamala cakap, "Okay, tak apa, I bagi you train first untuk beberapa bulan, pegang dulu projek." Saya expect saya pegang projek yang kecil waktu tu, tapi tak tahu out of nowhere dia bagi saya projek yang, besar. Antaranya yang saya pegang waktu tu, waktu first saya masuk as project lead, saya kena handle projek UTM Cisco. Projek ni, dia deal sebanyak lebih kurang 400 lebih switch dekat kampus UTM KL dengan juga JB. So, waktu tu projek ni dia sebab saya kena migratekan switch lama ke switch baru, 400 lebih. Dengan manpower waktu tu ada lebih kurang, kita orang calibrate dengan satu lagi partner, Ingram. Korang boleh cuba apply juga nanti dekat Ingram kalau korang minat main dengan Cisco. Ingram ni dia distributor lah, distributor untuk Cisco kat Malaysia, one of distributor. Diorang ada juga server, distributor. So kalau korang berminat, bolehlah. Ada tak silap saya senior kita yang bekerja kat sana juga, senior daripada UiTM Jasin, Ijam saya rasa. Tak tahu lah masih ada di sana ke tidak, kan. Dan dia juga adalah ex MOI dan telah bekerja di sana. Mungkin korang boleh boleh try apply jugalah kat sana, kalau minat main dengan Cisco. So kita orang calibrate 2 company. Waktu tu manpower lebih kurang dalam 7 orang ke 8 orang macam tu untuk 2 kampus. So kita separatekan 4-4 lah. So waktu deployment tu sangat tough sebab 4 atau lebih kena siap pasang switch lambat, ETA lambat, maksudnya switch daripada supplier ke kami tu lambat. Kita ada waktu tu 2 minggu je untuk settlekan. So sangat timeline sangat packed, bekerja sampai pukul 2, 3 pagi. Ada satu time tu migration daripada disti lama ke disti baru, daripada start pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Bila test-test tak jalan, test-test ping tak lepas kat core, suspect, waktu tu macam fiber dan sebagainya, but then last-last tengok dekat firewall, ada blocking. So, memang serabut waktu tu, hanya sebab satu isu, kita orang semua drag balik lambat. Tapi but it's enjoy lah, bila projek tu dah habis, kita sangat enjoy. Satu team kita sangat cheer. Dan waktu handle projek tu, macam-macam dugaan, ETA lah, apa semualah dengan team dengan tu, normal lah. So you as a project manager, you kena pandai control the situation so that projek tu yang penting sukses. So as a project manager juga dalam MOI tu, dah lepas tempoh trial yang Cik Kamarul bagi tu, ah sangat tough. Selepas daripada tu saya adapt juga lagi projek-projek lain, macam contohnya yang kita orang pernah pegang, nanti saya akan detail kat pasal projek, IPG satu Malaysia ya, IPG Timur, IPG Utara, IPG Sarawak, kita conquer. Memang sangat tough sebab, manpower tak ramai, but then kita kena sukseskan benda tu. So dari segi solution kita kena tepat, dan satu benda juga, as a project manager ni, you kena sangat adapt, kena tahan dengan klien. Bila you bekerja vendor, I advise you kalau korang attract untuk nak bekerja kat vendor ataupun nak intern kat vendor, korang kena tahan dengan klien. Sebab klien mereka macam-macam ragam. Tak semua klien ada basic knowledge about network dan tak semua yang tak tahu langsung. Ada yang memang background mereka sangat sangat tough, memang seorang yang tahu, dan ada yang tak tahu langsung. So yang tak tahu langsung ni dia ada pros and cons dia. Mungkin senang untuk you nak deploy, dia tak banyak tanya, but then dia akan utamakan benda yang bukan teknikal. Ada orang yang klien yang dia teknikal dia sangat tinggi, so you tak boleh main-main
Kalau you nak config dia punya barang, you nak design, nak propose design dia punya barang, dia sangat strict, tetapi bab macam pemasangan tu dia tak kisah sangat. Sebab kadang-kadang bila you nak cepat, you akan buat kerja tu tak cukup masa. So, of course akan ada tercacat sikit. So, orang yang macam yang teknikal ni mereka faham benda tu. Tapi kalau orang yang bukan teknikal, dia sangat mementingkan kekemasan tu lah. So, actually macam mana you nak control this both untuk, ah, you nak sukseskan projek tu. Sebab bila you buat satu projek, you akan bekerja dengan timeline. Macam you buat FYP lah, you ada tempoh untuk siapkan benda tu. You tak siap, kalau macam FYP paling kuat repeat next sem. Tapi yang ini you kena denda. Syarikat you akan dikenakan denda, SLA lah kita panggil. So, itu yang agak sukar lah. So, akan bring bad reputation lah kepada you. So, macam mana you nak manage benda tu, itu terpulanglah pada you punya project manager. Macam mana strategi yang dia akan guna, approaching macam mana. So itu semua strategi as a PM lah. Dalam tempoh saya cakap tempoh MY tu banyak benda saya belajar. Bukan sahaja sebagai seorang engineer yang hanya memegang kepada konsep teori dan konsep engineering, tetapi bila saya jadi sebagai seorang PM juga, saya baru faham macam mana kita nak approaching orang, macam mana kita nak approaching klien, macam mana strategi, macam mana kita nak pakai untuk sukseskan sesuatu projek tu. You macam you as ketua lah kan, macam mana you nak berjayakan so that projek tu tak bermasalah and you nak control the people, you punya director, you punya management, nak control semua benda tu sangat sukar. So kadang-kadang you terpaksa orang kata talam dua muka lah. Mungkin baik depan customer tapi belakang you benci. Tu benda yang biasa sebab kadang-kadang requirement mereka tu terlalu is beyond. So macam mana you nak control itu adalah terpulang pada you. Ha. So itu untuk tempoh DMRS lah, panjang lagi cerita dia tapi tak apalah kita akan cerita kat bahagian projek pula nanti. Okey, seterusnya, selepas hujung tahun lepas 2023 bulan 12 bulan 10 tak silap saya, ke bulan 9 macam tu, saya telah, dapat offer dekat satu syarikat cyber security iaitu Swiss Army yang mana sekarang saya tengah berimat dengan dorang, baru saja berimat berlabuh diri minggu lepas. Ni adalah satu company cyber security yang banyak buat projek dekat banking. So kalau, korang yang minat cyber security, boleh cuba apply, intern kat sini, boleh belajar sebab memang dorang ajar daripada basic lah, from basic macam from scratch macam mana you nak tahu about cyber security, macam mana you nak main dengan monitoring tools, macam mana you nak buat pen test, macam mana you nak buat projek-projek yang melibatkan cyber security lah, deployment and solutionist, design dan sebagainya. So korang boleh cuba apply kat sini lah, kat Swiss Army sebab diorang sangat, open kepada budak-budak internship untuk belajar dan I think this is very perfect company untuk you nak belajar lah. The reason kenapa saya berubah daripada MOI ke Swiss Army sebab saya melihat kepada peluang waktu tu, untuk explore more kepada project as a project manager. Dan saya bukan jenis orang yang suka duduk diam dalam satu tempat yang selesa. Saya jenis yang memang suka challenge myself untuk buat satu benda yang baru. Sebab saya dah belajar infra, bagi saya macam saya dah buat data center, saya dah buat daripada routing dan sebagainya, switching, layer 2, layer 3 tu dah rasanya dah cukup kot, dah go through semua. Tu yang saya macam, okay, saya nak belajar satu benda yang baru. I want to learn something new. That's why saya berpindah kepada company cyber security sebab sekarang ni untuk pengetahuan semua, cyber security adalah market yang sangat-sangat dicari. Kalau orang kata open job position, memang ramai boleh tengok dekat Jobstreet ke, dekat LinkedIn ke, memang ramai orang tengah cari. Sebab, dia adalah satu elemen yang dah penting. Sebab sekarang mungkin semua orang dah deploy network, semua dah ada infra. So macam mana diorang nak maintain infra tu punya keselamatan, macam mana mereka nak maintain benda tu. So mereka perlukan, uh, orang kata cyber security engineer lah untuk protect diorang punya network. So that's why benda tu jadi sangat laku kat market. You boleh demand gaji, ada yang saya tanya dah mencecah, 5 angka. So quite, sangat besarlah benda tu kan. So boleh cuba, boleh try untuk nak intern, belajar and advice saya dekat sini, dekat Swiss Army ni you boleh buat banyak cert. Saya pun tengah sebab baru masuk, so baru nak minta dengan management juga untuk hantar saya ke cert so that saya boleh belajar bukan saja as a PM tetapi as engineer juga.
as engineer juga. Sebab benda tu penting untuk as a PM you tahu engineer you buat apa kan. So you boleh pusing dengan customer kemudian. So benda ni, sebab tu I macam deal dengan, management untuk mempertimbangkan lah, untuk hantar dan diorang kata boleh, tapi after probation lah, sebab saya pun masih dalam tempoh probation kat sini. So, banyak benda lah yang boleh belajar kat Sesame ni juga. Antaranya kalau you minat bahagian monitoring, boleh proceed kat sini juga. So, dekat sini yang baru sekarang ni, yang tengah kita handle adalah antaranya projek KIBB, itu Kenanga Investment Bank Berhad. Projek dia besar, saya tak tahu kenapa semua tempat yang saya masuk saya kena kena handle projek yang besar. Boleh cakap ni adalah satu projek mega untuk company. Maksudnya projek ni pasal diorang nak tukar daripada Sentinel, monitoring tools daripada Sentinel kepada Logpoint. So, migration di antara 2 benda ni dan ada 5 item juga lagi yang diorang nak tukar dari segi monitoring tools dia. So, macam mana kita nak handle lah the timeline semua. So, sangat singkat sebab ada sebulan lagi untuk settle, tapi saya yakin diorang boleh sebab sekarang ni kita hanya tinggal lagi satu je, nak deploy the server and then we done lah benda tu. So tak ada masalah kot saya nampak, cumanya, ah, mungkin challenging baru kat sini sebab saya nak adapt daripada infra masuk ke cyber security. So nak kena recap balik semua benda yang pasal cybersec tu lah, sedikit sedikit lebih untuk fahamkan projek tu semua pasal apa. Ha, so itulah sedikit background untuk industri. Sebenarnya panjang tapi sebabkan masa tak apalah, saya cuba pendekkan. Okay, so, just untuk semua junior, pilihlah, mana cabang yang anda minat betul-betul. Um, tapi kalau nak pergi as a PM tu rasanya tak pastilah boleh terus macam tu ke tidak kan, sebab you jump benda tu. Tapi better start from beginning lah. Start daripada basic supaya you tahu orang kata, orang kata liku-liku macam mana nak jadi seorang engineer tu so that you baru faham apa yang dia buat. Kalau you terus naik as a PM nanti you akan orang panggil you gila kuasa macam ataupun orang panggil you boss lah sebab you boss, so you just arahkan orang. So you kena faham engineer tu buat apa then you baru faham, oh macam ni diorang buat, struggle diorang. So baru you boleh jadi seorang lead yang bagus lah, bukan hanya pandai mengarah tapi you kena seorang yang sangat bijak dalam buat keputusan lah, dia tu. Okay, okay, so saya introkan sikit lah mungkin untuk, pada semua, background projek yang saya dah pernah lalui sepanjang 2 tahun lebih nak dekat 3 tahun dah sebenarnya. Projek yang antara yang saya dah lalui antaranya, itu network solution, Wi-Fi solution. Saya rasa macam korang pun ada kot kat ATM kan, Wi-Fi semua kan. So, yang Wi-Fi tu semua di bawah vendor. So, itulah antara yang kita orang buat. Antara universiti yang pernah saya cover di bawah saya adalah UMP, UTM, UMK, Uniza dan juga Unimas. So, ni antara yang klien kita orang lah waktu saya kat MOI. Dan tak silap saya, dalam tempoh ni juga katanya UiTM akan joint venture akan jadi one of kita orang punya klien, tapi tak pastilah yang tu, tak dengar khabar berita sebab saya pun dah resign. So saya harap, dapatlah supaya kan yang ada staff-staff yang ada dalam MYI yang dalam station ni mungkin boleh berkhidmat pada UiTM kan. So korang kena buat betul-betul lah. So kalau betul, akan dapatlah tender tu, tapi yang cover tak silap saya hanya kampus kat Sarawak je lah, tak masuk lagi Semenanjung. Mungkin kalau pihak UiTM open nak cari solution, bolehlah cari company-company yang macam ni. Sebab mereka memang akan provide the services macam tu lah. Cari promote kan. Okay, waktu buat Wi-Fi solution ni juga, memang projek dia kita implement Wi-Fi, pasang AP apa semua, switching. Ada challengingnya juga dengan kontraktor nak pasang, challenging dengan user sebab end user, mereka tak tahu apa yang kita tahu. Mereka tahu dapat Wi-Fi, connect internet, jalan. Dia tak tahu dari segi signal punya strength, dia tak tahu heat map yang kita buat dan sebagainya, costing. So plus minus lah. So korang, kena get ready benda tu juga. Maksudnya bila you nak propose satu solution, you kena comes up dengan satu teori. Maksudnya you nak propose AP location, you kena ada heat map punya mapping. Heat map ni maksudnya, kat mana suitable AP, signal yang sepatutnya, yang sesuai lah untuk dapat untuk user. Senang cerita lah. So korang kena biasakan dengan tools heat map ni apa semua. So korang akan tahu kat mana location AP yang sesuai. So untuk benda tu,
user tak tahu, kadang-kadang dia complain juga macam, "Signal tak kuat lah, signal 1 bar lah." Walhal dia duduk depan dengan IP. Kadang-kadang sebab device dia kan, banyak faktor. So, as a person yang tahu dia teori, yang tahu dia knowledge, you kena explain to them lah kan, what to improve, dan tak semua projek is sempurna. So, you kena tahu juga apa barrier dia supaya kalau ada fasa 2, you know what to improve lah untuk the project for the design. Tak semua design tu adalah sempurna sebab kadang-kadang ada masalah kat bahagian costing. So benda ni elemen yang biasa kita hadap dalam projek. Ha, and then antara yang kita orang buat juga di IPG, IPG is Institute Perguruan, dekat Semenanjung ada 7 site yang kita cover, di Pulau Pinang, di Kedah, di Perlis, tu di utara, yang di timur kita ada Kelantan dan juga Terengganu. Dan baru-baru ni tahun lepas tak silap saya, kita baru dapat 4 lagi site dekat Sarawak lah, iaitu di, Rajang, Batu Lintang, maksudnya di Kuching lah, di Kuching, di Sibu dan juga di Miri. So quite besar, MYA ni sangat besar, projek dia sangat mega. So kalau berminat untuk intern, berminat untuk kerja, boleh apply dengan diorang. Banyak benda korang akan belajar. Cuma tahanlah dengan orang kata workload tu normal. You pergi mana-mana pun workload tetap sama. You jangan assume you boleh duduk berehat, tak. Uh, Semua tempat sama. Saya dah rasa daripada Petronas, daripada semua memang sama je semua. Tak ada istilahnya korang boleh berehat. Kalau nak berehat tak payah ambil IT. Kalau course department lain mungkinlah ada rehat tu. Kalau IT, as long as you are as an IT, tu normal. Ha. Dan seterusnya kita juga ada buat projek dekat government agency, contohnya di, KECOM, Kementerian Komunikasi Multimedia, dan juga ada yang saya ingat juga di AIM, iaitu, Amanah Ittihad Malaysia. Government punya agensi lah dekat MPK, Majlis Permandangan Kelang. Ada juga yang kita deploy lah, antara yang kita deploy juga, one of it is IoT solution. Kita ada deploy FR, iaitu face recognition punya attendance. Yang satu yang paling paling hot sekarang ni yang dah tutup lah projek ni dekat KECOM lah, dekat, implementation of FR, maksudnya attendance diorang, kehadiran staff diorang ambil through face recognition. Dia detect muka terus dia check in. So sangat advance lah benda tu kan. So itu deploymentation of IoT. Projek ni actually ada juga konsep-konsep network yang korang akan belajar, macam mana kabel apa semua, macam mana you nak make sure data tu sync kan, supaya attendant tu catat. Memang banyak isu waktu tu. But then, dengan kesungguhan tim, dengan kepakaran mereka waktu tu, boleh pujilah macam mana mereka overcome-kan solution kepada tu. Dan, di bawah saya juga saya pernah, kalau korang pernah pergi baru open, Pavilion Damansara, kita ada buat WiFi services. Kalau korang pergi, korang test WiFi nampak Huawei tu, kita orang punyalah tu. So antara yang kita pernah berkhidmat lah kepada masyarakat dan juga komuniti negara. Dan yang paling besar yang diberikan peluang kepada saya adalah, bila diminta untuk buat projek, di Merdeka 118, the highest tower kat Malaysia. Um, Projek yang sangat sangat, tough, yang sangat susah sebab dia deal dengan banyak gila equipment, 1,000 lebih, AP, switch tak payah cerita lah, beberapa ratus lah. Dia ada division tower, hotel dengan mall kan, satu bangunan tu ada 3. So, quite tough lah juga projek ni. Dan I think like last year sebelum saya resign, alhamdulillah kita dah bergerak kepada bahagian deploymentation, dah siap design apa semua, sudah deploy. Dan sekarang tak silap saya dah boleh dapat internet. So kalau nantilah kan bangunan ni dah launching apa semua, di sebalik yang menjayakan projek network di situ adalah tim saya lah waktu tu. Dan saya antara orang yang terlibat juga dengan configuration dia. Berjalan selama, tak payah tanya, saya rasa dalam tahun lepas, dalam 6 bulan juga kita deploy. Setiap floor ada switch dia, memang penat. Bulan puasa you kena naik tangga daripada tingkat 90 lebih sampai ke 70 ke 60 macam tu. Naik tangga, bukan lift naik tangga. Bulan puasa. So sangat tough lah dalam tempoh tu. Lepas tu nak kena config juga a few things dekat sana sebab ada a few policy yang diorang set, quite, banyak juga dia punya ni. Dan tak silap saya ada seorang,
student daripada UiTM Justin juga yang bekerja dengan saya, tim saya dekat Merdeka Muhammad tu dan saya rasa dia masih lagi di sana. Daniel namanya, saya rasa dia antara memang yang tahu jugalah pasal macam mana nak buat benda ni. Dia daripada diploma bukan degree. So, macam mana saya train dia daripada yang tak tahu config kepada yang tahu config barang. Saya cakap macam, "You nak tak nak you kena buat sendiri." Sebab, kalau tak, takkan you nak bergantung pada senior je kan. So you kena belajar sendiri. Dan yang challenging-nya juga sebab kalau you nak troubleshoot, mungkin you akan Google. Tapi kat sana tak ada internet, tak ada line. So you memang stand alone seorang, mati seorang lah. Dan last month juga kami bekerja almost 24 hour juga kan, 24 jam. Saya masuk pukul 8 pagi. Balik 8 pagi esoknya dekat data center nak settlekan com sebagainya, memang penatlah. But alhamdulillah benda tu sangat mendatangkan hasil lah sehingga kali ni. So saya sangat happy lah dapat settlekan projek tu juga. Cuma dapat settlekan tower. So mereka akan continue dekat hotel dan juga mall lah yang seterusnya. Okay. So itu sedikit lah background pasal projek yang pernah saya lalui. Tak ada soalan eh? Baik lah. Okay. So seterusnya, kita punya agenda adalah actually, saya akan briefing sikit pasal IR 4.0. Okay, benda ni actually, just on surface actually, benda ni dah deploy lama tau dekat industri Malaysia ni. Maksudnya, especially lah yang sebab saya dah tengok sekarang ni kat government. So mostly government punya agensi mereka sangat-sangat deploy benda ni. Kalau you tengok sekarang pun kerajaan dah start, releasekan sistem padu betul. Yang maknanya akan centralizekan semua data, untuk maklumat semua orang. Dan kerajaan juga sekarang dah deploy banyak benda application yang mobile apps yang you boleh tengok. So kalau yang minat programming, mungkin ada dalam ni, yang minat programming pun boleh try juga belajar mobile mobile apps punya development sebab kawan-kawan saya pun ramai juga yang daripada ITM yang programmer dan mereka cakap memang mobile apps sekarang punya market sangat besar lah. So kalau you berminat, boleh cuba cari company-company yang offer benda ni. Ah, dan so back to IR 4.0 ni, memang sekarang ni, boleh katakan hampir semua government agency yang sangat menekankan benda ni. Maksudnya mereka perlukan sesuatu sistem yang stable untuk harian mereka. Untuk menjalankan rutin harian mereka. Dari segi network yang saya nampak adalah, Wi-Fi lah, Wi-Fi teknologi, network teknologi, internet lah senang cerita. Macam mana kita nak make sure kan internet tu always 24/7 up. Itu je sebenarnya. Dan daripada situ juga mereka nak tahu macam mana mereka nak faham, dia punya findings dia. Maksudnya, berapa banyak AP yang down, apa isu yang user akan jumpa. Dia kira macam just nak very senang. So kita panggil, tak silap saya dia panggil smart campus deploymentation lah. Maksudnya macam mana nak mempermudahkan mereka untuk, nak troubleshoot dan maintain benda tu in future. Sebab mereka sesetengah agensi kerajaan, mereka tidak mempunyai team yang fix untuk buat benda ni secara teori. Mereka just tahu basic SIT je. So, macam mana sistem akan integratekan benda tu untuk diorang ni faham juga. So, as network engineer, you kena tahu requirement of clients dan juga you kena tahu projek tu pasal apa and then you kena meshkan benda tu. You kena configkan benda tu, you kena settingkan benda tu dekat dekat sistem tu so that dia boleh integrate satu antara lain. So antaranya yang ada sekarang ni kita ada Cisco yang offer juga benda tu. Huawei ada juga, Ruckus yang kita orang pernah buat. Um, dan one of it kita orang juga antara MOI juga antara yang deploy firewall produk SAM4 antara yang besar juga saya rasa. Dan kita adalah main distributor waktu tu. So SAM4 punya firewall ni sangat sangat smart lah. Dia ada satu reporting yang dia boleh generate every monthly. So dia akan comes upkan dengan smart threat intelligence. Dia akan bagi tahulah apa benda yang patut you be careful dalam sistem tu, ada suspicious punya IP ke. So dia akan advise lah benda tu. Benda ni sangat sangat advance, sangat cepat development dia. So as a student kena cuba carilah findings benda tu sendiri. Maksudnya you jangan expect,
pensyarah akan swap you 100%. You kena cari and discover benda tu sendiri and explore benda tu. Sebab bila in industry, you perlu cari benda tu sendiri. You kena belajar pasal benda tu without anyone assist you. Tu normal. Ah, so, benda-benda yang teknologi news dan sebagainya ni, penting untuk you tahu so that you be related dengan you punya kerja. Macam tu lah. So that you boleh faham apa you nak kena buat, apa you nak kena prepare, apa benda yang you kena tahu, konsep basic dia tu. So, untuk industri sekarang, quite tough, sangat bersaing, especially pasal IR 4.0 ni, saya boleh katakan hampir semua juga government punya agensi dah cuba deploy benda ni. Even, macam yang tadi saya cakap one of it is FR tu lah, face recognition tu. Sebab mereka nak pakai biometrical punya identification lah untuk nak check in. So, you tak boleh nak tipu lagi you nak check in tu. Muka sendiri kan, you akan detect dan sebagainya. So benda-benda ni sangat, orang kata well good lah untuk kalau you ada extra knowledge kat situ. Okay, dan satu benda juga, untuk projek IR 4.0 ni, saya rasa di bahagian swasta pun macam saya dah masuk di bahagian SIS Army ni pun diorang banyak buat projek swasta dan mereka pun saya dah nampak sikit-sikit deploy benda tu. Macam mereka dah cuba migrate daripada yang lama ke yang baru. Dan semua tu berbaskan juga kepada IR 4.0 punya objektif lah, sebab selari dengan kerajaan punya objektif. So, um, you guys kena explore a lot lah pasal benda ni and so that, tahu macam mana nak settlekan benda tu, nak deploy, nak design benda tu, nak give a solution kan. You don't expect you belajar banyak daripada sini dekat industri, but you expect you kena do a lot of research. Then you baru faham you nak buat apa semualah. Okay. Dan satu benda juga, IR 4.0 ni sekarang ni dah comes out dengan smart technology. Kita dah ada AI. I believe some of student pun dah pakai ChatGPT kan buat assignment kan. So same goes to us. Dekat sini pun dah sekarang ni implementation of AI tu dah sangat tinggi dekat site. Dia akan kita panggil satu processing yang dia akan guna dan satu server yang akan proseskan the whole network punya punya log kan, setiap benda mesti ada log. Dia akan, processingkan benda tu dan comes outkan dengan satu report. So itulah dari situlah kita kena tahu macam mana nak, advance nak orang kata macam mana nak cakap, nak kena improvekan kita punya design daripada log itu. Nak baca log tu, dulu ada orang baca manual log, sekarang ni dah ada sistem yang boleh integrate benda tu. So, quite challenging lah for me sebab, uh, how we want to be more creative in our design. Nak settlekan benda tu so that kita fulfillkan requirement klien lah. So, itulah sedikit pasal iPhone Zero. Okay, saya pergi pula seterusnya kepada tech update. Okay, uh, kat sini saya pecahkan pada dua untuk, mudahkan kita faham. Satu dari segi sudut network dan juga sistem admin kalau siapa yang minat dari segi pengurusan server dan satu lagi dari sudut, cyber security. Okey, untuk pengetahuan semua, macam tadi kan saya cakap daripada IR 4.0 pun yang dah offer benda ni macam Huawei semua, uh, ada satu produk Huawei ni mereka dah keluarkan juga, macam iMaster kita panggil. Dia ada pecah kepada dua, NCE Campus dan juga NCE Campus Insight. Dua benda ni berbeza. Satu is for monitoring dan satu, NCE Campus tu for monitoring. NCE Campus Insight ni adalah more kepada smart intelligence punya sistem. Dia dah, ni yang saya cerita pasal Huawei lah sebab yang produk lain kita tak pernah buat lagi, tak pernah discover lagi. Tetapi macam Huawei kita dah memang fully, Cisco pun sama. Macam produk lain pun saya yakin ada. Macam di Huawei sendiri, mereka dah ada satu sistem yang boleh, identify terus, kenapa punca switch tu offline. Daripada log tu dia terus dapat tahu dan dia terus boleh comes up dengan solution. So it's very smart and very easy to use. So sangat advance. Tapi yalah advance ni dari segi apa, macam mana you nak set up benda tu. Itu maksud saya. Dari segi kita as network engineer macam kita nak set up benda tu. Dia bukan datang plug and play tau. Dia ada configuration, setting yang dia kena buat. Dari segi SMP, kalau korang pernah dengar SMP protocol semua. So benda tu lah yang akan playing around. So Huawei dah offer benda tu juga.
smart intelligence punya ni, mereka juga boleh comes up dengan report daripada, signal punya kekuatan. Sama ada betul ke you punya solution tu, you punya location AP tu tepat ke tak, kan. Dia boleh comes up dengan persen, so user boleh tahulah maksudnya, oh yang kat kawasan ni 70% je signal cover. Ha, so you kena jawablah kenapa 70% je. Sebab diorang kerajaan diorang ada audit, internal audit. So you need to answer every question yang diorang tanyalah. Kenapa kat sini kita check dalam sistem ni just 70% je cover, walhal kita tulis dalam tender 100%. So you kena comes up dengan you punya reporting kenapa benda tu. Ha, dan Cisco pun sama, mereka ada offer Cisco DNA dan Cisco ICE kita panggil. So, dua benda yang berbeza. Satu sama juga fungsi dia, satu untuk monitoring dan satu untuk gatheringkan information lah, log dia dan sebagainya. So benda ni, quite dah lama sebenarnya tapi baru diperkenalkan di Malaysia I guess sebab banyak tender pun dah masuk balik benda ni, benda implementation benda yang baru ni. Even dekat yang manage network yang kecil pun mereka dah mula implementation benda ni. So, maksudnya benda ni akan berkembanglah dari masa ke semasa. Okey, dan benda ni sangat memudahkan end user, untuk mereka nak monitor dan troubleshoot in upcoming. Sebab mereka open tender untuk vendor settlekan dan untuk handover pada mereka. So, macam mana mereka nak handover tu yang mereka perlu tahu. Sebab tu kenapa mereka deploykan smart technology ni lah. Okey, dari segi sudut cyber security juga yang saya baru dapat tahu daripada latest company saya bekerja, mereka juga sekarang ni dah banyak certain-certain tempat yang dah upgrade dorang punya monitoring tools diorang untuk monitor traffic, monitor track dan monitor macam-macam lah dorang punya traffic dan sebagainya. So, most yang dulu kita, tak dorang pernah inform saya dorang pernah pakai Sentinel sebelum ni ataupun kita panggil SIEM lah. Itu Security, Information and Event Management tak silap saya. So sekarang ni mereka dah transfer kepada Logpoint. So Logpoint ni dia lagi detail sebenarnya berbanding SIEM. So dia sangat kompleks, dia punya record, dia punya log tu sangat banyak kalau tengok satu server pun perlukan saiz yang sangat banyak. So, maksudnya dia lagi detail lah. So macam mana dia akan, interpretkan benda tu dengan sangat terperinci. So kita panggil SOC kita, macam mana mereka nak monitor benda tu. Maksudnya, how they will understood, the machine akan bekerja. Maksudnya macam mana machine tu akan report kepada diorang apa info yang berlaku dalam network traffic tu. Dia akan lebih detail lah. So itu lebih baik. Means that kalau ada ancaman daripada luar, akan dapat detect benda tu lebih awal. Macam tu lah sebab dia akan dapat suspicious traffic tu. So kalau korang ada peluang untuk tengok monitoring tools tu, dia sangat banyak dia punya information tu. So as SOC mereka akan monitor lah benda tu from time to time dan akan comes up dengan report, consultant akan keluarkan satu report monthly lah daripada hasil tu apa yang kita advisekan kepada klien kita. Maksudnya apa benda nak kena improve. Mungkin kena kena tambahkan sikit dari segi network punya advance supaya benda tu lebih selamat dan sebagainya lah. So itulah sedikit saya boleh share pasal teknologi update yang ada sekarang. So, korang boleh explore benda ni kan, boleh Google je, sekarang semua benda dah ada Google kan. So, saya bagi hint perkataan-perkataan ni adalah sebenarnya untuk korang, Google lah cari benda tu. Benda tu lah yang akan korang mungkin korang dah bekerja nanti korang akan buat. So benda ni lah yang sekarang ni yang diorang tengah hardcore lah deploy. Bukan hanya korang buat basic switching, kan kita belajar switching server management macam tu je kan, yang macam nak set up macam tu kan. Tak, sekarang ni dah more advance. Industri tu dah sendiri advance. Mereka dah pergi pada tahap analytic dan juga findings. So term-terms yang macam produk-produk yang saya sebut ni lah yang akan mungkin korang akan jumpa nanti waktu korang dah bekerja. Okey, so sedikit juga saya boleh kongsilah, perkara untuk yang korang boleh prepare, sebelum saya tak pasti yang ada ni dah semester berapa kan. Kalau yang bakal tamat Ni semua semester 3 ni, Cisco One. bos sem 3 lah kan? Adik-adik. Oh, okey. So nanti insya-Allah kalau korang dah sampai semester yang terakhir, um, dalam tempoh belajar pun tak apa, korang boleh dah start benda tu. Cubalah antara benda yang korang boleh prepare antaranya, cuba ubah mindset tu sebab saya dah interview juga a few candidates, yang daripada UiTM, daripada universiti luar juga. Saya nampak
semakin lama, um, kandidat tu semakin mindset mereka semakin saya nak cakap semakin kurang. Bahasa sopannya lah, kan, semakin kurang. Maksudnya kurang dari segi apa tu, kurang dari segi knowledge. Ada yang macam just grad saja tapi at the end of it dia tak tahu apa-apa, course itu pasal apa. Ada yang grad tetapi, attitude masalah, so mindset lah. So back to mindset. Maksudnya macam saya cakap back to basic juga, you punya attitude dan juga knowledge. Maksudnya kalau pensyarah tu minta hantar assignment tu kena on time, kalau pensyarah tu listkan task tu, kalau contohlah mungkin dia minta kita discover A je, tapi kalau kita boleh discover more, kita boleh comes up dengan more, that was better lah. So mindset, it's back to mindset. So korang kena change mindset bila dah bekerja, mindset korang dah tak boleh guna mindset student. Korang tak boleh assume orang can swap korang. Korang kena go for it, kena cari ilmu tu sendiri. Maksudnya macam saya cakap lah, background saya dulu daripada as engineers, um, tak ada senior. Senior semua tak tahu siapa sebab kita PKP tak boleh jumpa. So saya go for cari Google, search kan, actually nak yalah kelakar jugalah. Saya print balik saya punya Cisco punya apa ni, command sheet yang pada tu sebab ada yang tak ingat kan. So print balik simpan dalam beg kan. Bila on site tengok balik mana yang terlupa kan apa semua. So, kena expect macam tu lah. Maksudnya mindset tu korang dah kena be more extreme. Terpulang kalau you rasa you nak bekerja sebagai seorang yang bekerja, dapat gaji, rehat, balik rumah tidur, itu terpulang. Tetapi kalau korang nak, maksudnya be more, maksudnya jadi lebih daripada dalam industri tu, so korang kena ubahlah mindset tu. Maksudnya sebab bila korang dah bekerja, it's about, bukan saja about pointer dah, kita dah tak main pointer, tetapi kita back to pada image kita. Kalau you nak jadi seorang, pekerja yang bukan nak kata bagus, tapi maksudnya you nak jadi seorang pekerja yang tahu banyak benda, so that you faham you bekerja pasal apa, so you kena go for that. Ada orang dia bekerja, makan gaji, balik tidur. Dah settle. Ada orang yang dia bekerja, dia betul-betul nak tahu, ni pasal apa, apa semua. So nanti bila dia dah pencen, dia dah tua, dia akan tahu, "Oh, aku dah buat benda ni, aku dah rasa benda ni." So for me itu lagi baguslah. Sebab itu yang akan, barulah challenging sikit hidup tu kan. Tak adalah macam straight je. So tu benda yang penting lah. Okay. Dan second thing, korang kena make sure dari segi mental dan fizikal, jangan expect dalam IT korang masuk kerja pukul 9 balik pukul 6. You kena expect you mungkin bekerja lebih awal dan balik lebih lambat daripada orang. Itu normal. Benda tu normal dan kadang-kadang di luar waktu bekerja pun korang kena bekerja. Mungkin korang pernah go through dekat social media yang cakap macam, "Oh, tak boleh bekerja di luar lah, kena bayar OT." Itu memang betul. Kita orang tak nafikan benda tu. Tetapi kadang-kadang ada certain yang korang kena bekerja tanpa korang boleh, bukan tak boleh claim. Kadang-kadang macam korang, it's sebab tanggungjawab kan. Macam orang fikir it's tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, kita kena attend benda tu dan kita tak claim pun OT kadang-kadang. So korang kena get ready benda tu. Maksudnya mental dan juga fizikal. Maksudnya mental dah normal kalau kena torture, dah kena marah, dah kena maki tu benda tu biasa. Saya cakap even saya pun, sepanjang dalam industri ni dah puas dah rasanya kena marah, kena maki dan saya rasa panjang lagi perjalanan hidup ni yang belum saya tempuh juga lagi, yang of course liku-liku ni saya akan lalui kan. Kena marah, kena maki, nak menangis, apa semua tu normal dalam industri tau. So, yang mana yang mungkin hati tu tisu ke lembut ke apa ke, tahanlah sikit. Kena tahan sangat-sangat, sabar dan fikir sebab kita nak bekerja, ikhlas, nak cari duit untuk keluarga. Itulah dia punya tips. Maksudnya macam mana korang nak kekal sabar. Macam saya, pernah satu time tu, saya tak sebut kat mana, kena kena marahlah dengan klien, kau-kau sebab, kita punya implementation tu lambat. Ada cerita juga benda tu tapi, mungkin ada silap saya waktu tu. Jadi, macam mana saya tempuh benda tu dengan sabar sampai tim saya cakap, "Eh, kau boleh tahan kena marah apa semua, kau tahan je." Yelah, saya cakap macam, nak tak nak kena tahan, sabar, macam kita positif je, sentiasa positif dengan environment kan. So as korang, belajarlah benda ni. Benda-benda kesabaran ni sangat penting dalam kerja. Dapat teammates yang sleeping partner kan, mungkin yang sekarang pun dah buat group assignment pun ada yang sleeping partner kan. So dalam bekerja lagi ramai sebab korang bukan bekerja dengan, geng-geng ITM je, korang bekerja dengan ramai lagi orang. So ada orang yang dah memang
sleeping partner. So benda tu normal, so korang kena adapt macam mana korang nak overcome benda tu, itu terpulang pada cara masing-masing lah. Ha, lepas tu, korang kena sentiasa, pushkan diri untuk selalu buat lebih macam saya cakap tadi. Maksudnya kalau mungkin kita biasa buat A, but try untuk go deeper. Maksudnya buat A, B, C juga. Lepas tu yang paling penting kena ada common sense. Sebab bila kita bekerja, ada setengah staff yang saya nampak, macam engineer yang saya jaga, diorang tak ada common sense tau. Dia buat asal siap. Lepas tu yang menjadi impact kita as a PM nak kena menjawab dengan bos. So bila korang buat kerja, kena ikhlas, ada common sense, kena tahu. Maksudnya, kalau aku buat macam ni, apa jadi? Kalau aku buat macam ni, menyenangkan dia tak? Bila kita bekerja, kita kena sentiasa ingat senangkan orang. So sama macam korang buat group assignment juga, korang buat project assignment. Korang kena fikir, kena ada common sense. Kalau aku buat macam ni, team aku senang tak? So kena always ada common sense lah. Common sense ni yang saya nampak sangat kurang dalam kandidat yang ada apply kerja sekarang. Ada yang satu kandidat kami yang pernah datang apply kerja, dia datang, kita suruh dia drive kereta pun dia tak tahu, angkat barang pun tak boleh, kata ada penyakit lah, apalah. Kita fahamlah tu, mungkinlah dia ada penyakit kan. Lepas tu bila kita suruh config switch pun tak tahu, buat basic configuration pun tak tahu. So benda ni lah yang bagi saya agak agak yang you guys kena make sure korang ada knowledge tu. Dan yang kelima, kena always challenge yourself macam saya cakap tadi juga, kena understand the basic concept, kena baca betul-betul, every time nanti kalau korang dah sem akhir nak apply intern, nak apply kerja, kena baca betul-betul job scopes ni, warning baca betul-betul job scope tu pasal apa, then go for background search untuk company tu dulu, read review dulu orang ramai, dan review tu tak semestinya betul, kadang-kadang ada yang daripada orang yang negatif. So cuba baca keseluruhannya, cuba nilaikan sendiri keseluruhannya. Baca job scope tu betul-betul, waktu interview, cuba bila dia tanya ada soalan ke tak, you cuba clarifikan balik pasal you punya job scope so that betul-betul kita faham, kita punya job scope tu. So macam tu, sebab ada certain time, yang saya nampak sekarang ni pun yang saya dah pergi interview, mereka tak clearkan sangat diorang punya job scope. But then bila you dah masuk, you interview, dia baru cerita, oh you kena buat benda yang out of you punya job scope. So bila you kena buat out of you punya job scope, tak boleh lah sebab benda tu mungkin akan affect you punya hasil kerja. So kena betul-betul reading lah you punya job scope tu semua. And kena get ready, macam saya cakap, sekarang ni kita dah ada implementation baru, so kena get ready untuk learn something new. And yang paling penting as a candidate, korang kena betul-betul fast learner lah. And always confident dekat industri. Maksudnya kalau dia bagi satu task, korang kena, cepat-cepat belajar task tu and kena cepat-cepat faham. Tips dia adalah bila kita pergi kelas, kita belajar masuk kelas, sekurang-kurangnya satu hari kita masuk kelas tu mungkin korang akan attend lebih daripada satu kelas kan. So, at least kalau korang dapat sikit pun daripada hasil belajar, tu pun dah cukup. So itu akan train otak untuk lebih jadi seorang yang cepat belajar. Seperti dalam industri, sama juga. Korang diberikan satu task, satu kerja, kau kena datang attend tiket ni, kau kena cepat-cepat belajar dia punya network design macam mana, apa semua. Dan yang sangat penting, bila you comes up dalam industri, you buat network, infra, you kena pegang betul-betul network diagram. Dan yang saya agak terkilan juga bila kita interview certain orang, bila kita tanya network diagram, dia tak boleh jawab. Dia tak tahu equipment logo tu refer kepada apa. So saya rasa as a network student, itu adalah reference. Saya rasa korang akan belajar nanti kot, network design, course tu. Mungkin ada lah kot lagi. So korang akan belajar macam mana nak buat network diagram. So korang kena tahu logo core switch tu macam mana, logo access switch macam mana, disti tu macam mana, kan. Fiber punya labeling macam mana, UTP punya labeling macam mana, AP punya labeling macam mana. So benda-benda network diagram tu lah yang penting, physical dan logical diagram. Sebab itu adalah asas kepada you design the project. Maksudnya project datang, you design through diagram. Itulah you punya design. So benda ni korang akan belajarlah kot nanti. So kena fokuslah sikit kat course yang macam ni. Sebab tu adalah basic kepada you implement the project. Okay. So, seterusnya, untuk saya rasa ni yang kita punya last, expectation dan juga advice saya, just from as a alumni,
Saya mengharapkan, kandidate daripada UiTM ada yang paling menyelah lah actually sebenarnya. Sebab bila kadang-kadang macam company baru pun mereka dah ask saya